Okey, inilah Ampex Track Professional Tape Recorder yang digunakan pada tahun 1970-an. Seronok. Bukan peminat biasa-biasa, apatah lagi figura yang dikagumi merupakan satu-satunya yang digelar seniman agung. Bagi pelukis muda Michael Fu Chi Ming, apalagi cara untuk menzahirkan rasa kekagumannya kalau bukan di kanvas. Cuma bukan dengan berus dan cat warna, sebaliknya menggunakan 620 biji kopi. Ibarat bait getaran jiwa oleh Allahyarham S. Sudamarji yang dilagukan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee di dalam filem Antara Dua Darjat pada 1960. Bagi anak jati Pulau Pinang ini, bintang itu dan karya seninya adalah inspirasi terindah. Saya amat kagum dengan P. Ramlee sejak kecil-kecil lagi. Dulu masa saya kecil, mak ayah saya dan pakcik saya selalu tengok gambar P. Ramlee. Dari situlah saya kenali beliau, lagu dan filmnya. Filem kegemaran saya ialah Bujang Lapok, Madu Tiga, Tiga Abdul, Ujung Pak Belalang. Sebagai orang Pulau Pinang, saya amat bangga dengan P. Ramlee dan sumbangannya kepada industri filem. P. Ramlee menurut pelukis berusia 39 tahun ini lebih daripada sekadar subjek seninya yang tular. Pada masa itu, saya ingin menggunakan bahan-bahan tempatan seperti biji-biji kopi untuk membuat satu lukisan untuk P. Ramlee. Saya pilih biji kopi disebabkan corak yang unik dan cantik. Gabungan itu amat unik sebab P. Ramlee dari Pulau Pinang dan biji-biji kopi pun dari Pulau Pinang. Saya menggunakan sebanyak 620 biji kopi untuk lukisan ini. Kopi ini pun berasal dari Pulau Pinang, berjenama Sibunki. Itu beroperasi sejak 1940-an. Itulah saya bergabung lukisan idea saya P. Ramlee dengan biji-biji kopi. Ambil selama 6 hingga 7 jam. Masa meletak dan susun satu persatu. Yang masa dan pada masa yang sama melekat dengan gas. Tanpa pendidikan formal dalam seni nyata bukan halangan buat Michael untuk meneroka keupayaannya yang turut menganjurkan kelas bagi mendedahkan kanak-kanak pada seni lukis. Saya bermula melukis sejak umur 8 tahun dan masa tu hanya tahu melukis watak kartun seperti X-Men dan lain-lain lah. Saya tidak ada apa-apa pendidikan formal dalam seni lukis. Sebab tu saya seorang self-taught artist ataupun dipanggil belajar sendiri. Saya pun suka menggunakan bahan-bahan lain seperti kulit kuaci untuk membuat satu karya untuk Tan Sri Dr. Nur Hisham yang pernah viral sebelum ini. Saya ingin menunjukkan penghargaan saya atas kepimpinan dan usaha beliau. Melukis bukan hanya dengan pensel sahaja, malah boleh menggunakan bahan lain untuk menjadikan lukisan yang unik dan menarik. Lepas ini saya akan membuat lukisan dengan menggunakan bahan-bahan lain pula lah. So stay tune guys. Hai, hello, salam sejahtera semua. Masih lagi bersama dengan saya, Natasha Sharmin dalam Sinema #Ini Sinemaku. Yelah, almaklum minggu lepas Tasha tak bersama anda. Minta maaf sangat-sangat. Tapi tak apa, Sinema akan sentiasa menemani anda setiap minggu, setiap Sabtu. Jangan lepaskan. Baiklah, di awal rancangan tadi kita dah saksikan seorang pelukis yang cukup terkenal iaitu Michael Fu dengan karyanya yang diinspirasikan daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dengan menggunakan biji kopi, guys. Macam mana tu? Amazing tak amazing lagi kan? Okay guys, sekarang ni kita nak beralih ke segmen yang seterusnya. Kita akan bersama dengan seorang pelakon veteran yang seangkatan dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Tak lain tak bukan iaitu Allahyarham Datuk S. Romaino. Jadi jom kita roll. Saya Romaino,
seorang pelakon dan pengarah filem. Dilahirkan pada 22 Februari 1923 dan berasal dari Kampung Tengah Temerloh Pahang, Allahyarham Datuk Haji S. Romainur bukan sahaja seorang pelakon, beliau juga merupakan seorang mekanik, kerani, penulis dan juga pengarah. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Temerloh, diikuti Sekolah Inggeris Sulaiman, Bentong Pahang sehingga ke peringkat Junior Cambridge. Semasa Perang Dunia Kedua, beliau telah berhijrah ke Singapura dan menetap bersama bapa saudaranya iaitu penulis terkenal Ishak Haji Muhammad atau Pak Sako. Sepanjang kerjayanya, beliau menggunakan pendekatan bahawa media dan wartawan Melayu yang diharap untuk mendekati dan mendaulatkan dunia filem Melayu. Beliau memulakan karier lakonan pertamanya dalam filem Cinta arahan B.S. Bajens pada tahun 1948. Filem arahan pertama beliau ialah filem Adam pada tahun 1956. Setelah industri perfilman Melayu di Singapura mula merosot, Allahyarham Tan Sri Datuk Dr. Jin Samsudin telah mempelawa beliau membintangi filem arahan pertamanya iaitu filem Bukan Salah Ibu Mengandung di Studio Merdeka. Sejak itu beliau dan isterinya Allahyarhamah Datin Umi Kalsum kerap membintangi filem-filem arahan Allahyarham Tan Sri Datuk Dr. Jin Samsudin. Bapa kepada penyanyi terkenal Anita Sarawak dan pelakon hebat Nur Kumalasari ini telah menghembuskan nafas terakhirnya pada 16 Mac 1996 bersamaan 25 Syawal 1416 Hijrah di Hospital Mekah, Arab Saudi akibat penyakit paru-paru berair ketika beliau sedang menunaikan umrah bersama isteri beliau. Al-Fatihah. Pada 9 Jun 2021, telah diadakan satu sesi pemberian vaksin kepada pengamal media di Pusat Pemberian Vaksin di Dewan Seri Seroja Putrajaya. Hadir membuat tinjauan pelaksanaan program ialah Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah bersama Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Yang Berhormat Tuan Khairi Jamaluddin dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Saya menganggap vaksin ini perkara yang sangat mustahak ya, sebagai memperkuatkan ketahanan kita dalam kita berlawan dengan COVID-19. Dan bagi warga media, kita terdedah kerana kita turun padang untuk buat kerja. Saya anggap warga media ni seperti frontliners juga. Penjawat Awam Finas Bersatu menyumbang pengurangan 3 bulan allowance ke akaun amanah bencana sebagai solidariti dalam mendempani pandemik COVID-19. Pengurangan allowance berdasarkan grade perkhidmatan itu juga bagi menyahut seruan kerajaan untuk menyumbang kepada negara seraya mendukung perjuangan Barisan Hadapan membantras wabak itu. Prosedur Operasi Standard atau SOP kebenaran beroperasi dan pergerakan pekerja bagi syarikat-syarikat dalam tempoh PKP bagi sektor komunikasi, e-dagang dan teknologi maklumat yang disenaraikan Majlis Keselamatan Negara mengambil kira situasi terkini penularan wabak COVID-19 yang masih menunjukkan peningkatan jumlah kes jangkitan. Rakyat Malaysia disaran mematuhi SOP yang telah ditetapkan bersama kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Sebaiknya duduk di rumah dan keluar hanya apabila perlu. Pewartaan telekomunikasi sebagai utiliti awam akan memastikan akses infrastruktur digital dapat disediakan secara menyeluruh dan berkualiti tinggi selain dilaksanakan dengan cepat pada kos operasi berpatutan. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah dalam sidang medianya. Baru ini kerajaan meluluskan perkhidmatan komunikasi sebagai utiliti awam ketiga selepas air dan elektrik dengan pemakaian garis panduan perancangan infrastruktur komunikasi. Ini bermakna pemaju perlu menyediakan utiliti telekomunikasi sebelum memajukan sesuatu kawasan sekaligus membolehkan perancangan pembangunan dibuat secara lebih terancang dan mempercepatkan proses pemasangan aset berkaitan kesaling hubungan di bawah program jalinan digital negara atau JENDELA. Padat dan terkini bantras COVID-19, sebuah program terbaru terbitan Finas menemui anda pada setiap Ahad di TV1 jam 12.30 hari dan Bernama TV jam 8.30 malam serta ulangan pada Isnin jam 8.30 malam di YouTube Finas Malaysia dan jam 9.45 malam di TV Sarawak. Dihoskan Izzat Zain, bantras COVID-19 padat dengan perkongsian dalam dan luar negara selain mengupas pelbagai isu berkaitan wabak yang melanda dunia ini termasuk perspektif daripada petugas
petugas barisan masih hadapan merentaskan, dan pesakit serta komuniti. Kelihatan ini. Apa tidak cukup? Sakit perut dibuatnya. Gelagat lucu penghuni di sebuah flat dalam sitcom Mamu Mami Gosip terus menghiburkan anda pada setiap Rabu hingga Jumaat jam 9.30 malam eksklusif di saluran YouTube Finas Malaysia. Sitcom arahan Aizam Syamsul itu menampilkan lakonan Kaza Saisi, Toke Jambu, Delima Wati, Fasha Sanda, Elisha Sanda, Fikri Baka, Aidil Aziz, Amiza Adnan dan Afifah Nasir. In 1950, Finas dalam usaha melestari dan memelihara khazanah warisan budaya negara telah menggerakkan strategi pembangunan kandungan audiovisual dan restorasi melalui tayangan eksklusif tontonan dokumentari di Bernama TV pada setiap Khamis jam 8.30 malam dan ulangan di saluran YouTube Finas Malaysia setiap Jumaat jam 9 malam. the checkpoint at the Merdeka Stadium, and a hearty handshake and welcome from the Minister of Transport. Kabar duka menyelubungi dunia seni berikutan pemergian seorang lagi bintangnya, Pravan Reka pada 2 Jun 2021, mendiang berusia 57 tahun. Takziah daripada Finas buat suami G. Mahendran yang juga pelakon Tamil tempatan dan keluarga mendiang. Moga mereka tabah dalam berdepan ujian ini. First time saya nak berlakon drama gerak khas sebagai extra yang ada dialog. Buat kawan kena hantar kawan, dia kata jom jumpa Abang Yusof Kelana arwah. Gerak khas mungkin melabuhkan tirainya menerusi musim de finale baru ini, namun drama kepolisan itu nyata meninggalkan kesan kepada penggemarnya biarpun para pelakonnya datang silih berganti, kecuali seorang polis wanita ini. 15 tahun bersama Gerak Khas yang diterbitkan skop production itu, perjalanan Salina Saibi sepanjang menghidupkan watak ASP Salina jelas cukup berarti. Tapi bagaimana bermulanya dunia kepolisian anak jati Kuala Lumpur ini dilayak? Saya dapat watak polis daripada Abang Rosyamil. Saya berlakon satu drama CID 3278. Saya ingat lagi 15 tahun ke 18 tahun lepas. Itulah permulaan saya dapat offer watak polis. Watak heroin tau masa tu. So kita dihantar kelas untuk kawat, untuk cara cakap. Memang dihantarlah kita selama sebulan supaya nampak kita gagah apa semua. Dia casting saya lah, casting tengok saya punya look, apa saya move saya ada lasak dia kan. Itulah permulaannya. Dah habis semua, Datuk Yusof Aslam pula terperasan kita kan, macam dia nak cuba tarik kita pula dalam Gerak Khas. Datuk Yusof Aslam minta izin, aku nak panggil Salina ni, aku Gerak Khas boleh tak? Sebab Abang Rosyam dia nak buat lagi CID untuk next season. Tapi ada masalah banyak kan, bukan senang nak buat cerita polis ni tau. Sebab bajet sangat besar, penat kan, sampai pagi. So dia mungkin tak sambung lah, so dia lepaskanlah saya dalam skop production Gerak Khas. So sampailah sekarang saya berlakon jadi polis. Rupanya Datuk memang sukakan watak ASP Salina. ASP Salina bagaimanapun bukanlah penampilan pertamanya dalam Gerak Khas. Tahukah anda, Salina sebenarnya bermula di Gerak Khas sebagai pelakon tambahan. First time saya nak berlakon drama Gerak Khas sebagai extra yang ada dialog. Buat kawan kena hantar kawan, dia kata jom jumpa Abang Yusof Kelana arwah. Try kan, tengok ada watak ni kan, watak simple je, dialog simple je. Tayang pada hari raya 20 tahun lepas kot. Satu dialog je, saya ingat lagi dialog tu. Saya cakap, kau tak balik kampung ke? Macam tu kan. Lepas tu director bayar saya rasa macam wow, bestnya berlakon. Cakap macam tu je dapat RM150. Masa tu first payment saya RM150 untuk one dialog, satu scene. Dia dapatlah offer, saya pergi casting. Saya baca paper, masa tu paper kan. Casting. Sudah tentu pemenang pelakon pembantu wanita terbaik Festival Filem Malaysia ke-22. Menerusi filem Bosia, Jangan Pilih Jalan Hitam ini juga mendambakan peluang untuk meneroka watak selain polis. Sebenarnya saya nak boleh je bawa watak apa pun, bagi je. Cuma saya nak tak diberi peluang. Mungkin sebab saya nak dengan Gerak Khas kan, orang tak nak kacau kan. Tak adalah nak offer sangat kan. Mungkin belum rezeki kita kan, tak ada masalah pun kan. Sebab saya nak pun love dengan watak ASP Salina. Saya rasa macam sebab Gerak Khas baru saja habis, saya rasa macam puas tau saya nak berlakon sebagai polis. Watak yang kita suka, kita nak, tapi kita berlakon dengan lamanya, saya rasa macam dah immune sampai kita dah puas dan sampai macam nak, okey, cukup, inilah. So next pula kita kena cuba lain pula kan.
Keserasian Salina dan watak polisnya bagaimanapun diakui menjadi portfolio terbaik yang melorongkan peluang dan rezeki buatnya, antaranya melalui filem Bangladesh berjudul Dhaka Attack. Okey lah, Bangladesh pun diorang besar kan. Diorang melahirkan filem-filem yang bagus-bagus. So, diorang ramai yang kaya filem, buat filem handsome-handsome. First time saya nak jumpa pelakon Bangladesh handsome gila. Diorang offer saya nak cakap, kenapa pilih saya? Saya terkejut tau. Kita orang cari pelakon wanita untuk watak polis. Kata sebab kita orang tahu awak pelakon wanita polis Malaysia. Itu yang saya nak. Bila saya berlakon, saya nak orang nampak kita polis, kita nak panggil siapa ya? Salina Saibi. Itu yang macam satu kepuasan lah. Kita nak panggil you untuk watak polis sebab you terkenal dengan polis. Polis Malaysia perempuan, you. So, bila kita berlakon dengan berganding dengan Farid Ahmad, jadi watak polis, benda biasa buat, jadi senang lah. So, lepas ni mungkin watak lain, Sena baru buat berlakon dukun ni, Sena dapat banyak offer watak dukun pula. 20 tahun mengabdikan diri dalam industri kan. Tapi orang tak perasan sangat, Sena faham. Tapi sebab Sena banyak berlakon drama-drama yang mungkin tak viral. Tapi Sena dulu banyak watak jadi perempuan yang jahat, jalang, gedik, apa semua banyak. Mungkin cerita tu kurang orang tengok. So jadi tak adalah orang perasan kita sangat. Jadi mungkin sekarang ni, baru-baru ni berlakon dukun, orang dah nampak. Tapi mungkin selepas ini penunggang agama, InsyaAllah kan. Kembali lagi bersama dengan saya, Natasha, dalam Sinema #Ini Sinemaku. Baiklah, kepada anda semua, kalau ingin tahu info lebih lanjut lagi mengenai Finas, boleh saja layari www.finas.gov.my dan jangan lupa ke Instagram dan Facebook Finas. Okey? Itulah dia tadi Salina Saibi dalam drama Gerak Khas, bawa watak ASP Salina. Okey, sekarang ni kita nak ke luar negara pula. Kita nak bersama dengan seorang pelakon wanita yang cukup hebat dan terkenal dalam drama, bukan drama, tetapi filem Pretty Woman. Let's roll it, Pretty Woman. Could you tell me how to get to Beverly Hills? Sure, for $5. Julia Fiona Roberts dilahirkan pada 28 Oktober 1967, lebih dikenali dengan nama Julia Roberts dalam dunia lakonan dan beliau juga seorang penerbit. Sepanjang kariernya sebagai pelakon, beliau telah berjaya memenangi 3 anugerah di Golden Globe, iaitu anugerah pelakon pembantu wanita terbaik menerusi filem Steel Magnolias tahun 1990, anugerah pelakon wanita terbaik menerusi filem popular Pretty Woman tahun 1991 dan pada tahun 2001, sekali lagi beliau dinobatkan sebagai pelakon wanita terbaik menerusi filem Adrian Brockovich. Melalui filem tersebut, beliau telah memenangi anugerah pelakon terbaik wanita di Anugerah Akademi pada tahun 2000. Filem Pretty Woman lakonannya bersama pelakon hebat Richard Gere telah meluncakkan namanya sebagai pelakon hebat dan filem tersebut telah mencecah kutipan box office sebanyak $464 juta, satu kejayaan yang besar untuk tahun 1990. Filem lakonannya yang berjaya mendapat tempat di hati peminat ialah Steel Magnolias, Mystic Pizza, My Best Friend's Wedding, Notting Hill, Ocean's 12 dan banyak lagi serta 24 buah filem lakonannya telah mencecah kutipan box office dan telah menjadikan beliau salah seorang pelakon Hollywood yang menerima bayaran paling tinggi. Menerusi filem Pretty Woman, beliau telah menerima bayaran sebanyak $300,000 dan pada tahun 2003 menerusi filem Mona Lisa Smile, beliau telah menerima bayaran sebanyak $25 juta. Jumlah pendapatan dianggarkan sebanyak $250 juta sekitar tahun 2020. Students in the country. Be careful, they can smell fear. This is history. Bakal bersaing di pentas antarabangsa, filem Prebet Sapu karya pengarah muda Muzammil Rahman yang dipilih mewakili Malaysia ke Festival Filem Udin Faiz ke-23 di Udin, Itali yang dijadual berlangsung antara 24 Jun hingga 2 Julai 2021. Filem hitam putih lakonan Amirul Effendi dan Lim Mei Fen selain menampilkan Brom Palare, Sharifah Ahmani dan Namron itu adalah antara seleksi 63 filem daripada 11 negara. Prebet Sapu sebelum ini merupakan seleksi bagi Festival Filem Asian Jogja Netpack ke-15 pada tahun lalu. Barbarian Invasion dijadual membuka tirai tayangan perdana sedunia di Festival Filem Antarabangsa Shanghai ke-24 esok, iaitu pada 13 Jun 2021.
Filem cereka arahan Tan Chui Mui ini adalah antara 12 karya antarabangsa yang menembusi seleksi pencalonan filem cereka terbaik di anugerah berprestij itu. Filem yang turut menampilkan Chui Mui sebagai pelakon utamanya diperhebatkan dengan lakonan Pit Teo, Bron Palare, James Lee dan Zini Oi. Ia adalah arahan ketiga sutradara wanita ini yang pernah meraih beberapa anugerah antarabangsa melalui filem Love Conquers All pada 2006, diikuti Year Without Summer pada 2010. 回来，我是谁？ Roh, filem seram mengenai sebuah keluarga daif di pinggir hutan yang mengalami pelbagai kejadian aneh selepas didatangi seorang kanak-kanak perempuan misteri bakal ditayangkan di Pawagam Amerika Utara pada hujung tahun 2021. Filem Movement telah mendapat hak bagi mengedar filem sulung arahan Emir Izwan itu di Pawagam selain secara maya dan dalam bentuk digital. Presiden filem Movement, Michael Rosenberg, akui teruja dengan karya Malaysia itu yang bersesuaian dengan aspirasi dalam menayangkan filem terbaik daripada seluruh dunia. Roh atau judul antarabangsanya, Soul, menampilkan lakonan mantap Namron, Farah Ahmad, Nia Farhana, Harith Haziq, Jun Lojong dan Putri Kasih. Syabas dan tahniah daripada Finas kepada pembikin filem terbabit. Lakonan drama dan lakonan filem tu sangat-sangat berbeza. Berbezanya dari segi penghayatan watak. Wataknya lebih berat. Untuk segmen Ikon minggu ini, kita akan bersama ikon fashion yang terkenal. Siapa lagi kalau bukan Shah Al-Yahya. Fashion yang digayakan oleh Shah sentiasa menjadi ikutan trend terkini dan menjadi idola ramai. Alhamdulillah, komen saya bila orang jadikan Shah sebagai ikon fashion, saya rasa happy lah. Cuma sebenarnya saya tidaklah mencuba untuk menjadi satu ikon. It's just that Shah rasa macam maybe apa yang Shah pakai tu orang suka dan ada kelainannya bila Shah pakai. Alhamdulillah, thank you so much for supporting me. Dalam banyak-banyak fashion, yang manakah menjadi kegemaran Shah? Fashion yang Shah paling gemari adalah Shah suka pakai collared shirt dan juga t-shirt, plain t-shirt sah. Shah akan padankan dengan seluar jeans sahaja dan Shah suka pakai slipper je sebenarnya. Simple je, ya. Di label fashion, adakah Shah melihat kepada harga sesuatu jenama itu ataupun Shah akan pakai apa saja asalkan selesa? Bila berfashion, harga itu adalah yang paling utama sekali lah antara yang Shah akan fikir dulu sama ada worth it atau tidak untuk Shah beli. Shah suka something yang kita nak berfashion ni Shah faham tapi tak, it doesn't necessarily mean you kena cari something yang mahal. Cari something yang you selesa, yang new, yes, new and new tapi timeless jugalah. Something yang unique, something yang boleh represent reflection of you, your personality and your character. Apa agaknya kata-kata serta tips yang mahu berikan kepada peminat yang sentiasa menyokong kepada Shah? peminat-peminat atau penyokong saya yang ataupun yang suka tengok saya bergaya lah, nak ucapkan terima kasih. Ingat kalau nak berfashion ni, tips daripada Shah adalah jangan pakai lebih daripada 3 atau 4 warna. Cari something yang you comfortable, jangan try too hard and always orang kata be original lah and be yourself macam tu. Hello, kembali lagi bersama dengan saya Natasha dalam Cinema #ini Cinemaku. Baiklah, tadi kita dah bersama dengan seorang ikon, fashion ikon wanita yang cukup terkenal, iaitu dikenali sebagai pelakon lah, pengacara. Tak lain tak bukan Shah Al-Yahya, kan? Jadi sekarang ni kita nak beralih pula ke segmen yang seterusnya, ke segmen Hot Seat. Kita nak bersama dengan seorang Papa Hot kepada Nur Fatimah Aisyah. Siapa tu? Tak lain tak bukan Fatah Amin. Jadi kita nak tahu lebih lanjut lagi mengenai beliau, apa cerita terkini? Jom kita saksikan. Roll. Abdul Fattah Muhammad Amin atau lebih dikenali sebagai Fatah Amin merupakan seorang pelakon yang tak perlu diperkenalkan lagi. 10 tahun dalam industri, kini Fatah telah melakonkan lebih dari 40 buah drama dan filem. Ramai hendak tahu bagaimana agaknya Fatah boleh masuk dalam industri ini ya? Saya bermula daripada, saya orang tahu, saya bermula daripada pencarian hero remaja dan daripada situ saya menang Alhamdulillah dan ditawarkan untuk berlakon TV3 lagi. Saya ingat waktu tu TV3 dan RTM, itu antara drama
drama-drama terawal saya. Saya dekat sini jogging tau. Kalau awak pula setakat nak termenung macam tadi tu, saya rasa dekat rumah boleh. Pengalaman paling manis sebenarnya bila saya jumpa Fazura. Itu yang saya boleh cakap. Betul, itulah pengalaman paling manis. Bila saya terjun ke bidang lakonan dan saya jumpa, I met my wife. So itu antara pengalaman yang paling manis sebab daripada situlah sampai ke jenjang pelamin dan sekarang ni dah ada Fatimah. Ya. Apa itu tutup TV? Bagaimanakah agaknya saat transformasi dari pelakon drama kepada pelakon filem? Kalau ikutkan lakonan drama dan lakonan filem tu sangat-sangat berbeza. Berbezanya dari segi penghayatan wataknya lebih berat, dan kalau kita tengok filem pun setnya lagi besar, bajet lagi besar. Sebagai seorang pelakon, bila dapat peluang transformasi daripada drama ke filem tu membuatkan saya rasa tanggungjawab sebagai seorang pelakon tu lebih berat, dan itu yang saya cuba bawakan. Saya cuba transformkan lakonan saya ke layar perak. Kes budak-budak zaman sekarang ni dengan isu depression. Seorang-seorang. Apa agaknya kata-kata nasihat kepada pelakon baru yang terinspirasi dengan kejayaan Fatah Amin sekarang ini? Be humble, saya rasa ingin belajar, saya rasa ingin improvise, saya rasa ingin improve yourself, dan sentiasa rasa yang setiap anugerah ataupun setiap reward yang kita dapat tu sebenarnya jadikan ia sebagai pembakar semangat untuk kita sentiasa moving forward. Yeah. Wow, itulah dia pengalaman manis Fatah Amin mula berlakon bersama dengan isteri beliau iaitu Fazura, dan di situlah bermulanya bibit-bibit cinta mereka hinggalah ke jenjang pelamin. So sweet. Okeylah, itulah saja cerita untuk episod kali ini. Info-info yang menarik dah Tasha kongsikan kepada anda semua. Harap anda semua terhibur dan teruja. Dan sekarang ni Tasha nak pesan ke anda semua, jangan lupa untuk saksikan Tasha dalam sinema setiap minggu, setiap Sabtu di hari dan waktu yang sama. Hari itu Sabtu lah, jamnya 8.30 malam di Bernama TV, dan Ahad jam 9 malam di YouTube Finas Malaysia. Baiklah, sekarang ni Tasha nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kalau nak keluar, pakai pelitup muka, hand sanitizer, dan yang penting sekali, jaga jarak. Dan kalau tak ada nak ke mana-mana tu, duduklah kat rumah elok-elok. Okay? Lindung diri dan kita lindung semua. Betul tak? Dan sekarang ni Tasha nak pesan juga kepada anda semua, sesiapa yang tak lagi dapat vaksin tu, tolong daftar di aplikasi MySejahtera, okay? Dan dapatkan vaksin anda. Pastikan anda hadiri ke waktu ataupun tarikh yang telah ditetapkan untuk anda divaksinkan. Sebab Tasha dah dapat dos yang pertama, jadi anda bila lagi? Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam. Galambang tu buawe alme aku nak ingat delunang manyade ngenang. Selamat ngintu Hari Gawai. Sinema ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai 2021. Gayu Guru Gerai Nyamai kepada semua suku kaum Dayak dan rakyat Sarawak. Bersama patuhi SOP bagi membendung wabak COVID-19. Udah amidang. Ante bagawai koyamanya de tingae udupa nyamae ente timuae datai ipa di palawe tangga te sua kita pa te jari we dua biao ngau salingau jauh tu manuak bana dia tu me kita unang mahanya de bai tama karwae duduk barindai balipat kaki dua dia tubuh awe biak dua mahanya de ada nyiradak tua we tua tu bram bisa gagal itu hari